وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan berkongsi satu area yang kita panggil sebagai iskal hadis ataupun hadis muskil. Dalam bahasa mudahnya, iaitu apabila nas daripada hadis itu dia contradict each other, kan? Dia contradict antara satu sama lain. Itu dari segi zahirnya. Sebelum kita meneliti perbahasan yang dibuat oleh para ulama, tujuan kita belajar tajuk seperti ini adalah yang pertamanya untuk menunjukkan bahawa dalam banyak perkara kita sering berasa dengan satu sangkaan, tapi kemudiannya sangkaan itu apabila diteliti, dia sebaliknya. Maksudnya ialah ada ketikanya bila kita melihat nas agama, pada kali pertama kita menemui nas berkenaan, kita mempunyai satu sangkaan dari segi hukum, kan? Dari segi hukum. Tapi kemudiannya kita melihat perbahasan para ulama membuktikan sebaliknya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam perbahasan tajuk seperti ini, iskal hadis ataupun hadis muskil, tujuannya ialah untuk menunjukkan bahawa nas agama dia tak pernah bertentangan sebenarnya. Bertentangan itu pada anggapan kita kerana kita tidak memahami konteks yang ada. Apabila kita memahami konteks yang ada, maka ia memberi satu penjelasan kepada kita apa yang sebenarnya berlaku, sehingga menyebabkan kita mempunyai andaian bahawa nas itu bertentangan. Sebagai contoh yang mudah, tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada tajuk kita ini, sebagai contoh yang mudah, sekolah dia keluarkan arahan bahawa pelajar mesti memakai pakaian seragam sekolah. Mana-mana pelajar yang tidak memakai pakaian seragam sekolah tak dibenarkan masuk ke sekolah. Even nak masuk pagar sekolah pun tak dibenarkan. Pakaian seragam sekolah macam mana? Iaitu pakai baju putih, seluar hijau contoh kalau sekolah menengah, seluar biru gelap kalau sekolah rendah, kan? Tiba-tiba kita lalu depan sekolah, kita tengok budak dia tengah main atas padang pakai tracksuit, pakai t-shirt, kan? Pakai t-shirt macam-macam. Jadi kita yang tak tahu tentang hal ehwal sekolah, kita akan kata apa ni, kan? Kata mesti pakai pakaian seragam sekolah. Tapi bagi kita yang dah biasa dengan anak-anak kita yang pergi sekolah, ataupun kita yang jadi cikgu, ataupun yang kita yang dah ada dengan kehidupan yang ada anak dengan sekolah ni, kita tahu bahawa itu memang sesi pendidikan jasmani, kan? Pendidikan jasmani memang dia ada sekolah, dia ada t-shirt yang tersendiri, ada sekolah dia bagi kebebasan kepada pelajar untuk pakai apa pun. Maka bagi kita yang dah biasa dengan alam persekolahan, kita tak kata itu kontradik, kan? Kita tak kata itu kontradik. Sebab apa? Sebab kita tahu konteks, kan? Kita tahu konteks. Maka sebab itu bila kita belajar iskal hadis ataupun hadis muskil ni,
Dia perkara yang pentingnya ialah dia ada beberapa perkara, tapi antara perkara yang penting ialah kita memahami konteks tersebut. Untuk menunjukkan bahawa anggapan yang kita rasa sebelum itu, kali pertama kita melihat zahir nas itu, kita merasakan ia nampak bertentangan, tetapi kita perlu pergi secara mendalam untuk belajar asbabul wurud, untuk mengetahui konteks hadis berkenaan. Daripada situ baru kita dapat jawapan kepada apa yang sebenarnya berlaku. Baik, maka sidang hadirin mukminin, yang pertamanya saya percaya bahawa antara perkara yang perlu kita lihat ialah apa yang kita panggil sebagai ta'rif yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan iskal hadis ataupun hadis muskil. Antaranya kalau kita melihat kepada antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi kata pengetahuan ataupun ilmu berkenaan dengan mukhtalaful hadis dan hukum dia. Kita apa yang kita panggil sebagai ilmu berkenaan dengan hadis yang kita tengok dia saling kontradik itu, dia kata dari segi makna secara zahir itu, dia kata lalu keduanya itu kita kompromiskan. Dua nas yang kita nampak kontradik pada zahirnya, lepas tu kita kompromikan dua hadis berkenaan, ataupun kita tarjih kan, kita pilih salah satu daripadanya. Maksudnya ialah kalau kita ikut kepada ta'rif yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia nak bagi tahu kepada kita ada dua kemungkinan, dua keadaan. Satu, kita kompromikan. Kompromi maknanya dua-dua tu kita pakai. Kan? Dua-dua tu kita pakai. Cuma macam mana kita nak bagi dia masuk? Kan? Antara dua tu nak bagi dia masuk, bagi ngam elok masuk, bagi nampak cantik, supaya dia tak nampak bertentangan. Itu keadaan yang pertama yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Keadaan yang kedua yang disebut oleh Imam Nawawi ialah kita pilih salah satu daripada nas itu. Kan? Kerana satu nas ini contohnya dia sahih, satu lagi nas yang kata bertentangan ni dia daif. Maka kita buang hak daif, kita ambil yang sahih. Itu contoh yang diberikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat Imam Ibn Hajar umpamanya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata hadis makbul, hadis yang sabit, hadis yang kita terima ni, dia kata jikalau selamat daripada pertentangan dengan hadis yang lain, maka dia muhkam. Dia muhkam maknanya kita ambil hukum daripada dia, kita jadikan dia sebagai hukum. Itu muhkam, dia muhkam, maknanya kita laksanakan dia. Tapi kalau bertentangan kalau bertentangan dengan nas yang sama, yang setanding dengan dia, sama-sama sahih contohnya, lalu kita boleh kompromiskan dia, boleh pakai dua-dua tadi, maka itu yang disebut sebagai mukhtalaful hadis. Dia kata itu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maknanya Ibn Hajar dia punya definasi dia dengan definisi oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lebih kurang sama je. Cuma ayat dia tu dia lain sikit. Tapi dia lebih kurang sama je, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh Al-Hakim umpamanya, kan? Yang diberikan oleh Al-Hakim dia kata ilmu berkenaan dengan, dia kata sunnah, berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan hadis lain yang serupa dengan dia. Lebih kurang lah, dia kata. Lalu dia kata para ulama mazhab berhujjah atau berdalil dengan salah satu daripada kedua-dua hadis yang bertentangan. Dia kata padahal kedua-duanya sama kuat dari segi sahih ataupun dari segi daifnya. Al-Hakim ni dia lain sikit, kan? Al-Hakim ni bila dia bagi definisi, nampaknya Al-Hakim dia lebih kepada konteks, kepada keadaan yang kedua. Maknanya pilih salah satu. Bila berlaku pertentangan tu, pilih salah satu. Walaupun kedua-dua hadis yang bertentangan tu sama kuat. Sama kuat dari sudut dua-dua tu sahih, ataupun dua-dua tu hasan, ataupun dua-dua tu daif.
Tapi Al-Hakim kata pilih salah satu. Itu contoh yang diberikan oleh Al-Hakim. Baik. Jadi muslimat sekalian, saya rasa itu dah memadai untuk kita faham sepintas lalu apa yang dipanggil sebagai iskal hadis ataupun hadis muskil. Maka kita nak tengok beberapa contoh yang ada untuk kita faham untuk kita faham senario ataupun keadaan yang boleh kita ambil sebagai satu contoh untuk kita bincang pada malam ni. Baik, maka pada malam ni sidang hadirin mukminin, kita akan buat perbandingan antara dua hadis. Satu hadis Thauban, satu lagi hadis Abu Hurairah. Nah, kita nak tengok kedua-dua hadis ni. Kedua-dua hadis ni, kalau kita nak ambil kesimpulan ulamanya, dua-dua tu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum nak sampai sabit tu, memang ada argument di kalangan para ulama, yang mana ada ulama yang cuba untuk mengatakan bahawa hadis Thauban itu dhaif. Tapi kesimpulan hujungnya, dia tidak dhaif, dia sahih juga. Ini satu contoh yang kita nak tengok. Baik, muslimat sekalian, hadis yang kita nak belajar malam ni dua. Satu hadis Thauban, satu lagi hadis Abu Hurairah. Baik, kita mula dengan hadis Thauban dulu. Hadis Thauban ni, muslimat sekalian, iaitu dua-dua hadis ni, hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah ni, dua-dua hadis ni dia nak cerita pasal manusia yang buat maksiat bila dia bersendirian. Dia nak cerita pasal buat dosa bila kita duduk seorang-seorang. Dua-dua hadis ni. Hadis Thauban pun cerita yang tu, hadis Abu Hurairah pun cerita yang tu juga. Duduk depan orang ramai, baik. Kan? Bila duduk seorang-seorang, duduk kat rumah, masa bini tak ada, dialah kepala. Kepala apa kita tak tahulah. Kan? Dialah kepalanya kan. Dua hadis ni, dia bawa cerita yang sama. Mana cerita orang yang mana bila dia duduk jauh daripada orang ataupun terlindung daripada orang, dia buat jahat. Tapi walaupun dia bawa cerita yang sama, dua hadis ni dia bawa cerita yang berbeza dari segi apa kemudiannya yang berlaku kepada orang tu. Hadis Thauban, dia cerita bahawa orang yang buat dosa secara bersendirian ni, dia jahat. Dia jahat. Akibat dia tu, penghujung dia tu jahat, buruk. Tapi hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua tu, dia nak cerita kepada kita, natijah dia adalah baik, elok. Kan? Jadi cerita dia sama, dia punya senario tu sama, tapi penghujung kisah tu berbeza. Maka sekarang kita nak tahu hak mana satu sebenarnya. Ataupun kalau dua-dua tu boleh kita pakai, kes yang pertama keadaan dia macam mana, dan kes yang kedua keadaan dia macam mana. Baik. Sidang hadirin mukminin, dalam hadis Thauban ini, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata la a'laman, dia kata apa ni, aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah, dia kata bihasanatin amsali jibali tihamah. Dia kata jibali tihamat bidan, dia kata sungguh, dia kata apa ni, aku tahu, Nabi kata aku tahu, sungguh aku tahu. Nabi tahu apa? Aqwaman, ada kaum, kan? Kaum ni, aqwaman ni maknanya sekumpulan manusia lah, bukan seorang. Mana dia nak cerita sekelompok, ada sekumpulan manusia. Min ummati, manusia ni siapa dia? Aqwaman ni siapa dia? Kaum ni siapa dia? Min ummati, maknanya daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kita lah, kan? Kita umat Nabi, mana ni puak-puak kita belaka ni. Yaitu yaumal qiyamah, yang mana kaum ni dia pergi hari kiamat, dia datang pada hari kiamat, dia dalam satu keadaan yang macam mana? Ya'tuna yaumal qiyamah, keadaan dia bihasanatin, dia kata dia bawa kebaikan, dia bawa hasanat, dia bawa kebaikan. Bukan orang jahat, dia bawa kebaikan. Kat mana dia bawa kebaikan ni? Hari akhirat nanti.
Dia bawa kebaikan. Banyak mana kebaikan dia tu? Banyak. Kan? Banyak mana? Banyak. Tapi banyak mana? Maka dimisalkan, kan? Diumpamakan oleh Nabi, amsali, dengan misalan dia, bandingan dia ialah jibali tihamah. Jibali tihamah ni sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Kan? Bila sebut gunung Tihamah ni besar mana? Itulah pula. Yang ni banyaklah ceritanya. Yang kata Tihamah ni hak mana satu? Kan? Besar mana? Kalau sebut Tihamah tu, kan? Ada yang kata Hijaznya, yang kata Mekahnya, macam-macam lah. Mana nak ceritanya besar lah, kan? Nak ceritanya besar. Tak apa, nanti kita cerita lain tu. Yang pentingnya dia nak cerita bawa kebaikan yang sangat besar. Itu yang cerita yang penting. Baik. Kemudian apa yang berlaku dengan kebaikan yang banyak tu? Mana orang ni orang yang dia buat banyak pahala. Dia buat banyak pahala. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Dia kata lepas tu Allah Taala jadikan kebaikan di hak banyak tu, kan, jadi macam debu yang berterbangan. Habis? Maksudnya habis? Kan? Macam tuan-tuan tengok debu, kan? Angin tiup, dia terbang, habis. Dia lagu tu. Maksudnya, kalau kita nak guna bahasa Melayu kita ni, sia-sia, dia lagu tu. Mana hasanat, yang kata besar gunung Tihamah tu, nak ceritanya, tak bagi faedah pun kat kita. Tak ada, habis. Baik. Qala Thauban. Lalu Thauban tanya dekat Nabi, Ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, sifhum lana, dia kata, kan? Dia kata, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Dia kata, Thauban kata, wahai Rasulullah, dia kata, sifhum lana, sifatkanlah mereka tu kepada kami. Sifatkanlah mereka tu kepada kami. Maknanya, ceritakan, bagi tahu dekat kami ciri-ciri mereka tu macam mana, karakter mereka tu macam mana. Kan? Dia kata, pasal apa? Pasal apa Thauban nak tahu? Sebab dia kata supaya kami tak jadi macam mereka ni. Supaya kita ni tak jadi macam mereka ni tanpa tak apa kita sedar. Tak mau kok-kok lah kita duk perasan kita elok, tiba-tiba rupa-rupanya ciri-ciri puak-puak ni ada pada kita. Thauban tak mau jadi lagu tu. Sebab tu Thauban minta kepada Nabi SAW supaya bagi tahu sifhum lana, bagi tahu sifatkanlah mereka tu kepada kami. Bagi tahu ciri-ciri dia tu macam mana. Baik. Lalu tuan-tuan sekalian, Nabi pun bagi tahu. Qala, Nabi kata, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwam. Nabi kata idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Nabi kata diorang ni sesungguhnya mereka ni, diorang ni, Nabi kata mereka ni adalah ikhwanukum, mereka ni adalah saudara kamu, mereka ni adalah saudara kamu dan daripada golongan kamu. Nabi kata, lepas tu wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Kalau kita nak terjemah bahasa Melayu kita secara literally, hak mana engkau buat waktu malam, hak itulah mereka duk buat juga. Maksudnya, mereka semayang malam ni sebagaimana kamu semayang malam. Dia ada bagi tahu wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mana sebagaimana yang kau duk buat waktu malam, macam tu depa duk buat. Maknanya daripada cerita ni tuan-tuan, salah satu ciri yang ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ialah mereka tak tinggal qiyamul lail. Qiyamul lail ni menjadi satu kelaziman bagi para sahabat Nabi. Jadi kalau kita kata kita ada golongan yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antara ciri yang mesti ada kepada kita ialah menghidupkan malam. Kena ada yang tu.
Kok mana pun kena ikhtiar supaya ada ciri menghidupkan malam. Paling kurang lepas isyak semayang sikit, semayang sunat tu sebelum tidur, paling kurang. Ataupun bangun awal sikit subuh semayang sikit 2 rakaat ke apa, supaya kena ada juga sedikit ciri-ciri menghidupkan malam itu. Tak apa. Tapi yang pentingnya Nabi bagi tahu ciri dia orang ni sebagaimana kamu. Kamu semayang malam, qiyamul lail, mereka pun semayang malam juga qiyamul lail. Baik, lalu Nabi kata apa? Walakinnahum. Tapi depa ni apa dia? Depa ni aqwamun, depa ni satu kaum, mereka ni satu puak. Yang mana idza khalau, dia kata bila mereka ni bersendirian, dia kata bimaharimillahi tahakuha, dia kata bila mereka bersendirian, mereka ni melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa ni, hadis ni dia nak cerita ciri yang Thauban minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana, ceritakan kepada kami sifat-sifat mereka ni, ciri dia orang ni yang kata bila pergi hari akhirat bawa sebegitu banyak hasanat, sebegitu banyak pahala, tiba-tiba sampai hari akhirat pahala yang begitu banyak tu tiba-tiba angin tiup habis lagu tu, debu-debu, jadi debu habis. Maka bila apa ni kita kata Thauban tanya Nabi kata macam kamu menghidupkan waktu malam, tapi mereka ini bila mereka bersendirian, mereka ni melanggar perintah Allah Ta'ala, maksudnya mereka melakukan dosa kepada Allah bila mereka terlindung daripada pandangan orang ramai. Maknanya ringkas cerita hadis ni dia nak bagi tahu orang ni bagus pada zahirnya, menghidupkan malam, rajin beribadat apa semua, bagus. Tapi bila dia jauh daripada orang, dia jahat. Okey, itu satu. Kemudian hadis ni sahih dalam Sunan Ibnu Majah. Nanti kita cerita soal kesahihan hadis ni, kita cerita lepas ni. Kita tengok hadis yang kedua pula, tuan-tuan. Hadis Abu Hurairah. Kan? Hadis Abu Hurairah yang saya cerita dekat tuan-tuan tadi, iaitu satu hadis juga yang secara zahirnya nampak dia kontradik, dia bertembung dengan hadis Thauban. Hadis Thauban kata orang ni orang baik, tapi bila jauh daripada orang dia jahat. Hadis Abu Hurairah dia lawan pula, iaitu orang ni dia bila dia bersendirian dia buat jahat, tapi dia tu baik. Macam mana pula? Baik. Jadi hadis Abu Hurairah dia bertembung, dia clash dengan hadis Thauban pada zahirnya. Kullu ummati, hadis ni bunyi dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa. Nabi kata seluruh umatku diampuni. Nabi kata seluruh umat dia, kita semua ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau, selagi kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita diampunkan oleh Allah taala. Jangan risau. Kecuali Nabi kata illa al-mujahirin, kecuali golongan yang menjaharkan, yang menzahirkan. Golongan yang menzahirkan apa dia? Ni yang kita nak tahu. Yang kata al-mujahirun tu bukan al-muhajirun. Muhajirun orang hijrah. Dia tukar sikit. Muhajirun orang yang berhijrah. Mujahirun orang yang menzahirkan, yang menzahirkan, yang tunjuk, yang tunjuk, kan? Apa dia? Wa inna minal mujaharati, dan di antara orang yang disebut sebagai mujaharah ni siapa dia? Ayya'mala rajulu bil laili, satu orang lelaki dia buat satu benda pada waktu malam. Bil laili amalan, dengan dia buat satu benda pada waktu malam. Apa benda hak dia buat? Dia buat dosa. Dia buat dosa. Dia buat benda yang Allah Ta'ala larang, kan? Yang Allah Ta'ala larang pada waktu malam. Kemudian thumma yusbiha, waktu subuh tu apa jadi? Pagi esok tu apa jadi? Wa qad satarahu Allahu alaihi, Allah Ta'ala tutup dosa dia. Maknanya orang tak tahu. Dia buat dosa malam tu, orang tak tahu. Pagi esok tu, orang tak tahu pun. Kan? Orang tak tahu. Tapi,
walaupun waqad satarahu Allahu alaihi, walaupun Allah Taala tutup dah dosa dia tu, orang tak tahu, fayaqul, tapi dia pergi kata, dia yang cakap, orang tak tahu, dia yang cakap, ya fulan, dia kata, wahai fulan, amiltu barihata kaza wa kaza, dia kata, aku semalam aku buat dosa ni. Dia pergi cerita kat orang. Dia pergi cerita kat orang, kan? Orang tak tahu, dia yang gatal mulut pergi cerita, kan? Macam setengah orang kita lah, kan? Yang dah pergi makan roti canai pagi-pagi, tak ada cerita nak cerita, kan? Tak ada isu semasa, habis dah. Kan? Isu semasa tak ada dah puas dah nak cerita 1MDB pun dah berapa bulan dah, kan? Tak ada isu baru. Dia nak cerita pasal dia buat apa semalam. Lagu tu. Dia nak cerita benda apa dia buat semalam. Maka dia pun cerita benda dosa hak dia buat. Waqad bata yasturuhu rabbuh, dia kata Allah telah tutup dosa dia malam tu. Allah Ta'ala tutup dosa dia malam. Maknanya orang tak tahu pun apa dosa yang dia buat. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, tapi pagi tu dia yang pergi buka dosa yang asalnya Allah Ta'ala tutup untuk dia. Maknanya orang tak tahu. Maka itu yang dipanggil sebagai al-mujahirin ataupun al-mujahirun, orang yang menjaharkan, yang menzahirkan dosa dia. Baik, hadis ni sahih Bukhari Muslim. Dari segi authenticity-nya, hadis yang kedua ni lagi hebat lah, kan? Bukhari Muslim muttafaqun alaih, tak ada orang boleh challenge, kan? Tak ada orang boleh challenge dari sudut tu lah. Baik, tapi apa beza antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, kan? Hadis yang kedua ni nak ceritanya bahawa kalau kita buat dosa, hadis yang kedua ni, hadis Abu Hurairah, kalau kita buat dosa, dan dosa kita tu dosa sendiri-sendiri, dosa dalam rumah, dosa dalam bilik yang tak melibatkan orang, orang pun tak tahu, kita seorang je, kita termasuk dalam hak Nabi kata, kullu ummati mu'afa, setiap umat aku ni Allah Ta'ala ampun. Benda hak kita, dosa hak seorang-seorang tu, yang hak orang tak tahu tu, yang tak terbuka cerita tu, ampun. Dia kira ampun. Kecuali orang hak gatal mulut, dia nak menunjuk-nunjuk, dia tak rasa malu dengan dosa hak dia buat. Kita ni hak mana ada dosa, hak sembunyi-sembunyi tu, pasal apa kita tak cerita? Pasal apa kita tak cerita? Sebab kita malu dengan dosa, kan? Kita rasa hina. Bila kita rasa hina, kita nak cerita ke orang tak? Minta maaf lah kalau contoh saya ni tak berapa nak kena, kan? Minta maaf lah, kan? Tak apa kot. Benda apa yang kita paling malu sekali, tuan-tuan? Agak-agak pada diri kita. Agak-agak apa dia hak paling malu sekali apa? Katalah korak lah, boleh tak? Korak dekat alat sulit, boleh tak gitu? Boleh lebih kurang lah, sebab contoh yang ni nak, just nak sembang lah, kan? Ataupun mana benda cacat lah pada bahagian kemaluan kita, kan? Ada benda pelik lah kata pada kemaluan, tak? Kalau orang tahu, malu lah, kan? Kalau benda lagu tu, tuan-tuan nak cerita tak? Pergi jumpa doktor, kan? Pada doktor pun scan, ambil gambar semua, bagi kat kita. Kita pun setiap kali kawan datang, hang nak tengok dok ni, aku punya teruk habis. Tunjuk habis dekat orang. Ada ke perangai lagu tu? Siapa yang perangai lagu tu memang teruk, tuan-tuan. Memang teruk. Kemaluan dia hak buruk, dia pergi tunjuk habis kat orang. Sepupu datang dia tunjuk, anak menakan datang dia tunjuk, pak menakan dia, siap frame lagi tunjuk kat orang. Ada tak orang buat perangai lagu tu? Tak ada, kan? Pasal apa tak ada? Pasal malu, kan? Malu. Itu nak cerita malu tu. Jadi bagi orang yang walaupun dia ada dosa yang orang tak tahu, tapi dia tak sanggup nak cerita. Pasal apa? Walaupun dosa tu dosa kecil je, bukan dosa besar pun, kan? Tapi dia rasa kalau nak cerita dia malu sangat, kan? Malu kepada Allah yang mana walaupun dia bersendirian, walaupun orang tak tahu, tapi dia tak sanggup nak kongsi, nak share cerita tu dengan orang ramai, kerana dia malu kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan macam tu pun dia sanggup buat.
Kan? Sebab tu selagi mana kita buat dosa dan kita rasa malu kalau orang tahu dosa yang kita buat, selagi itulah kita ni masuk dalam kullu ummati mu'afa, termasuk dalam golongan yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa maksud maaf? Maknanya kita ada buat salah. Kita memang ada buat salah, tapi Allah Ta'ala maafkan kita. Apa maksud Allah Ta'ala maafkan kita? Maknanya Allah Ta'ala masih terima kita sebagai hambanya yang soleh, walaupun kita ada melakukan kesalahan. Itu maksud mu'afa. Baik. Jadi, muslimin muslimat sekalian, senario yang kedua ni, hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah ni, dia tak sama dengan hadis Thauban. Hadis Thauban dia umpamakan gunung, apa kebaikan yang banyak tu habis. Tapi hadis Abu Hurairah seolah-olah baik pula kita ni. Macam mana pula tu? Kita nak mengharmonikan, kan? Kita nak masukkan antara dua hadis yang bertentangan. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka untuk kita memahami keadaan ini, maka kita nak belajar, kan? Kita nak belajar macam mana para ulama dia tengok kedua-dua hadis ni, kan? Macam mana para ulama dia approach kedua-dua hadis ni. Maka cara yang pertama ialah cara yang kita cerita tadi, iaitu ada ulama mula-mula dia akan attack dari segi keabsahan hadis, kesahihan hadis. Dia akan attack authenticity hadis dulu. Dia kata hadis ni sahih, hadis ni tak sahih. Dia kira lagu tu. Dia attack yang tu dulu. Maka bila dia attack, kalau tuan-tuan tengok tadi pun tuan-tuan boleh nampak dah. Hadis yang kedua tak ada masalah sebab ada hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Tak ada masalah. Hadis yang kedua ni kan? Hadis yang kedua ni bila kita tengok hadis yang kedua ni adalah hadis yang kita kata hadis Thauban, mana hadis ni walaupun dia kata sahih tapi daripada Sunan Ibnu Majah. Hadis yang kedua sahih tapi muttafaqun alaih. Yang tu pun kita dah boleh agak dah. Baik, tak apa. Maka bila dia attack, approach yang pertama ialah attack dari segi authenticity, maka antara alasan yang dibuat oleh para ulama antaranya ialah dengan melihat perawi hadis, kan? Macam sebagaimana yang kita mengaji lah, bila kita tengok sanad tu, kita tengok rantaian perawi tu, maka antaranya ialah ada satu orang perawi ni nama dia Uqbah bin Alqamah, kan? Uqbah bin Alqamah bin Hadij Al-Ma'afiri, yang mana dinilai lemah, dinilai sebagai perawi yang dhaif di sisi sebahagian ulama. Al-Uqaili dia kata apa? Dia kata hadis Uqbah dia tidak memiliki mutaba'ah. Maknanya hadis dia ni dinilai sebagai lemah. Malah Ibnu Adi dia kata Uqbah meriwayatkan hadis daripada Al-Auza'i yang tidak disepakati oleh seorang pun. Maknanya hadis ini hadis yang lemah di sisi sebahagian ulama. Baik. Kemudian sebahagian yang lain mengatakan bahawa matan hadis Thauban. Baik, siapa yang mengaji hadis, dia tahu bahawa bila kita nak attack hadis tu, yang pertamanya cara dia attack hadis, ulama attack hadis bukan attack ni, maknanya kritik. Bila ulama kritik hadis, dia ada dua, sama ada mengkritik sanad atau mengkritik matan. Antara dua ni nak kritik yang mana dulu? Sanad dulu. Pasal apa sanad dulu? Sebab bila kita kritik sanad, kalau sanad tu bermasalah, kan, katalah palsu contohnya, ataupun sanad tu dhaif contohnya, bila dah bermasalah dah, teruk sangat sanad, matan tak payah. Mana senang cerita. Tapi kalau kita kritik matan dulu, katalah bubang bahas-bahas apa semua, okey, sahih, kan, matan sahih, matan tak ada masalah. Tapi kalau sanad sangkut, tak boleh juga. Tak boleh juga. Maka sebab tu para ulama bila dia menganalisa, bila dia analyze, bila dia bincang masalah hadis ni, nak tentukan hadis tu boleh berhujah ataupun tidak, antara dua ni mula-mula nilai dia punya sanad dulu, perawi dia siapa, kan? Itu cara dia. Maka tadi yang satu dari segi sanad yang yang disebut tadi oleh Ibn Uqaili tadi berkenaan dengan hadis oleh seorang perawi nama dia Uqbah. Baik. Yang kedua, selesai masalah perawi, maka dia pergi peringkat yang kedua, iaitu matan, kan?
yang kita panggil naqdul matan, kritik matan hadis, naqdul matan. Baik, bila tengok kepada matan sebahagian ulama dia kata matan hadis Thauban di sisi sebahagian mereka kata dia mungkar. Dia adalah mungkar, matan dia mungkar dengan alasan bahawa masalah dalam Islam ni, dia kata ketentuan dalam Islam ni, dia kata adalah keburukan itu tidak boleh menggugurkan pahala kebaikan. Tapi kebaikan boleh menghilangkan keburukan. Ni dia kita mengaji bab naqdul matan. Siapa yang dah advance tak apa dia faham kan. Siapa yang baru nak belajar hadis dia mungkin keliru sikit. Saya bagi contoh lagu ni. Kita bagi contoh yang basic tuan-tuan. Bila kita mengaji bab matan, contohnya hadis yang kita kata la aslalahu, hadis yang tak ada asal. Mana dari segi perawi tak ada. Siapa dia? Contohnya hadis apa ni, ikhtilaf ummati rahmah. Kan? Ikhtilaf ummati rahmah. Di sisi para ulama termasuk Qaradawi apa semua, Albani apa semua, dia kata la aslalahu. Hadis itu tak ada asal. Mana perawi itu memang tak ada lah kan. Zero, letak tepi. Maka bila kita kata tak ada perawi ataupun la aslalahu, mana masalah perawi itu tak payah nak bahas lah. Tak. Habis matan tu kita nak buang ke? Kita nak buang ke? Maka Al-Qaradawi kata ikhtilaf ummati rahmah, dia kata matan sahih. Dia kata matan sahih. Sebab apa matan sahih? Dia kata sebab ikhtilaf ni dia kata bawa kebaikan kan kepada masyarakat, kepada orang ramai. Kan, masalah dari segi mazhabnya kan, masalah dari segi apa ni pendapat-pendapat yang ada, pendapat rajih, marjuh, as-sah, sahih apa semua itu dia memberi pilihan berdasarkan kepada konteks yang tertentu kan. Contoh kita kata perbezaan pendapat dari segi apa dia? Perbezaan pendapat kita kata dari segi pembahagian zakat. Tak? Ada yang kata kena bagi semua asnaf. Ada yang kata sekurang-kurangnya 3. Daripada semua asnaf tu paling kurang 3. Tapi jumhur kata memadai salah satu asnaf je. Ya, daripada banyak semua asnaf tu memadai satu asnaf sahaja. Jadi katalah kita buat andaian, katalah negara kita ambil pendapat semua asnaf. Tak, semua asnaf wajib bagi semua satu-satu. Tapi kalau zakat kita tu apa ni sikit, tak, zakat kita berapa? Katalah RM10. Tak, zakat kita RM10. Lepas tu nak bagi setiap asnaf, mana dapat RM1 lebih seorang. Kan? Yang tu tak baloi. Baik aku bagi jumpa seorang, bagi kat kawan tu RM10. Mana adalah nilai. Kalau bagi RM1 lebih seorang, apa nilai kan? Tak rasa apa pun. Jadi kita pun kita ambil pendapat yang kedua, contohnya yang kata boleh bagi sekurang-kurangnya salah satu daripada asnaf yang ada. Bagi hak mana RM10 tadi, bagi kat kawan tu. Itu yang kita kata ikhtilaf ummati rahmah. Mana hadis tu la aslalahu, tapi matan itu di sisi Qaradawi dia kata matan tu sahih, walaupun di sisi Albani dia kritik pendapat tu. Tapi kita nak cerita yang tu, yang kata matan sahih. Mana ada faedahnya bila ada perbezaan pendapat. Tapi perbezaan pendapat ini pula ada yang kita panggil perbezaan pendapat yang mu'tabar dengan ghairu mu'tabar, yang tidak mu'tabar. Tuan-tuan baca surat khabar hari ni ke semalam? Satu hamba Allah ni kata apa? Kalau tak bayar zakat melalui kerajaan berdosa. Kan, berdosa. Itu yang kami duk gelak tu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab setengah-setengah syarikat besar ni, setengah-setengah syarikat besar memang dia bayar melalui kerajaan. Tapi bukan semua. Sebahagian zakat sahaja bagi pada kerajaan. Sebahagian yang lain dia orang pergi bagi sendiri kepada asnaf. Jadi kita duk ketawa dalam WhatsApp, kita kata habis pakat berdosa, habis semua ni. Semua pakat berdosa. Pasal apa? Sebab bagi sendiri. Sedangkan kita dah bincang panjang lebar, yang tu bukan berdosa kan. Tapi biasalah orang yang ada kepentingan ni tuan-tuan, dia pergi bawa pendapat yang tak apalah. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu yang kita kata matan yang sahih. Baik. Jadi yang matan hadis Thauban ni,
Pasal apa sebahagian ulama menilai dia mungkar? Pasal apa dia menilai mungkar? Sebab dia kata dalam agama kita prinsipnya ialah benda buruk dia tak boleh menghilangkan benda baik. Maksudnya gini, bila tuan-tuan buat dosa, na'udzubillah, tapi bila manusia buat dosa, dosa yang kita buat tu dia tak akan dapat menghilangkan pahala. Dia tak akan hilang pahala, pahala tetap ada. Itu prinsip dalam agama. Maksudnya gini, kita semayang berapa kali? 5 kali kan? Semayang 5 kali ni hak wajib, ni hak fardu. Lepas tu semayang berjemaah lagi, tambah lagi pahala kan? 27, 28 tu tambah lagi. Tambah dengan semayang sunat qabliyah, ba'diyah apa semua, tambah lagi pahala. Dengan zikirnya, dengan doanya, dengan kita buat baik pada mak ayahnya, dengan sedekah, dengan zakat apa semua kan. Semua tu pahala belaka tu. Maka katalah tuan-tuan ada pahala. Prinsip agama kita, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba tuan-tuan buat dosa. Kan? Dosa apa yang tuan-tuan buat? Katalah tuan-tuan mencuri lah contohnya. Dah, tuan-tuan pergi mencuri. Ataupun rasuah. Kan? Naik kereta, balik daripada Baitul Ilmi, tengok lampu merah. Aku nak pakai fatwa Ustaz Azhar Idrus. Nampak lampu merah, kereta tak ada, langgar je. Kacik, relax, kita pakai fatwa Ustaz Azhar kan. Tiba-tiba bunyi siren kat belakang. Polis duduk follow. Sudah kita kata kan. Fatwa Ustaz Azhar, tiba-tiba polis follow. Kena dah kan, kita kata kena dah. Polis pun tahan. Dia pun buat keluar buku zaman, kita kata cikgu, buat lebih kurang lah cikgu. Kita kata kat dia, cikgu buat lebih kurang dah kan. Kita pun bagi dia RM50. Bagi dia RM50. Tak. Rasuah kan? Dosa tak? Dosa. Bila kita bagi RM50 tu dosa tu, tuan-tuan sekalian, nak tanya, adakah dia akan menanggalkan, dia akan padam pahala yang kita duk buat, yang kita semayang, yang kita doa, zikir, yang kita sedekah, zakat? Hilang tak pahala? Tak, pahala tak hilang. Cuma dosa tu ada. Dosa hak rasuah RM50 tu ada. Jadi dia bergantunglah. Kalau pahala memang tak ada, tak ada. Kira berat yang ni. Tapi kalau memang pahala kita banyak, hak rasuah RM50 tu dosa banyak mana, dia compare lah, timbang lah. Itu yang kata prinsip dalam agama tu. Jadi hadis Sauban, andaiannya, katalah sanad tu kuat, sanad tu tak ada masalah, katalah sanad tak ada masalah, maka bila ada orang kata sanad dia, maka ia dianggap sebagai mungkar. Dari segi naqdul matan, kritik pada matan, ulama kata matan hadis Sauban ni masalah dari segi prinsip agama, sebab dosa dia tak akan menggugurkan pahala. Katalah tuan-tuan dalam masalah hadis Sauban, tuan-tuan duduk seorang-seorang, tak? Duduk seorang-seorang buat apa? Buka laptop. Buka laptop. Lepas tu apa ni, buka Facebook. Facebook macam-macam keluarlah video apa semua kan. Video orang menari separuh bogel lah, apa semua kita duduk tengok. Bini tak ada, bini pergi sekolah. Kan? Kita cuti hari tu, kita duduk layan sekerat hari. Nah, bini pun telefon, abang, kain apa ni, kain basuh lagi? Basuh dah. Padahal tak basuh lagi, duduk tengok laptop. Nah, dosa tak yang kita buat tu? Dosa kan? Dari segi dosa-dosa. Maka nak tanya tuan-tuan, hak kita buat dosa seorang-seorang tu, yang dalam hadis Sauban tadi tu, adakah dia membatalkan pahala yang tuan-tuan mengaji malam ni? Kita mengaji malam ni kan? Bila kita mengaji ni, dengan malaikat pun datang, doa rahmat kepada kita apa semua, adakah membatalkan pahala kita? Tak. Dia tak batal. Tapi hadis Sauban kata apa? Dia batal habis. Yang macam gunung tu habis macam debu. Ini yang pelik. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu masalah dari segi matan hadis Sauban. Hujan kuat ni tuan-tuan boleh dengar ke? Boleh dengar. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kedua-dua alasan ni, tuan-tuan sekalian, tapi alasan ni tidak tepat. Alasan untuk melemahkan hadis Sauban ni tak berapa tepat. Pasal apa? Sebab perawi yang nama Uqbah bin Al-Qamah ni, dia adalah satu perawi yang dihukum siqah oleh ramai ulama hadis. Mana ramai ulama hadis hukum dia siqah.
Ibnu Ma'in kata dia thiqah, Imam An-Nasa'i kata dia thiqah, ulama lain berkata dia thiqah. Jadi kalau ada orang cuba melemahkan hadis Uqbah bin Alqamah ni, dia orang kata hujah tu, cubaan itu tak berapa kuat, tak lekat nak pertahan yang tu. Maknanya hadis ni perawi dia tak ada masalah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, ulama yang kata Uqbah ni bermasalah, dia kata kalau dia kata riwayat tu datang daripada anak dia nama Muhammad, daripada Uqbah, ataupun Uqbah bawa satu riwayat daripada Al-Auza'i, dia kata, tapi dia kata hadis Sauban bukanlah riwayat Uqbah daripada Al-Auza'i, dan tidak pula daripada Muhammad daripada dia. Maka sebab itu hadis ni tak ada masalah. Hadis ni tak ada masalah. Kalau ada masalah pun dia turun daripada sahih kepada hasan, dia tak jadi dhaif. Bila dia tak jadi dhaif, mana dia boleh jadi hujah lagi, sebab dia hadis hasan. Itu paling kurang. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, ada pula yang kata matan hadis Sauban ni sebagai matan yang mungkar. Matan yang mungkar. Sebab apa mungkar? Sebab dia kata bertentangan dengan prinsip agama. Kalau buat dosa tidak membatalkan pahala. Tiba-tiba hadis Sauban kata membatalkan pahala, habis pahala. Maka surah An-Nisa, ni cara ulama ajib kan, cara ulama hujjah. Dia ambil surah An-Nisa ayat 108. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Ta'ala kata mereka bersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi daripada Allah. Maknanya malu dekat manusia, tapi tidak malu kepada Allah, kan? Padahal Allah bersama-sama mereka, Allah beserta mereka. Mana Allah tu nampak, tahu apa yang kita buat. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang Allah tidak redai. Ini cerita pasal orang kafir. Dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik. Sidang hadirin mukminin, ayat ni dia ada kata apa-apa tak? Kalau buat dosa pahala terbatal. Tak ada kan? Ayat ni surah An-Nisa ayat 108, dia tak cerita secara direct. Dia tak cerita secara direct, secara langsung kalau buat dosa pahala batal. Dia tak cerita. Tapi cerita tu ada kat mana? Ada melalui tafsir oleh para ulama. Melalui tafsir para ulama. Antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Kathir kata apa? Bila dia tafsir ayat ni, dia kata hadza inkarun, dia kata alal munafiqina fi kaunihim yastakhfuna bi baqaihim minan nasi li alla yunkiru alaihim wa yujahiruna Allah biha li annahu muttali'un, dia kata ala sarairihim wa dia kata wa alam bima fi dhamairihim wa lihadza qala wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita tahdidun lahum wa wa'id. Dia kata, Imam Ibn Kathir kata apa dalam tafsir Al-Azim? Dia kata kes ni, dia kata kes ni menunjukkan ingkarun alal munafiqin, pengingkaran terhadap orang-orang munafik. Yang mana kerja munafik ni, dia menyembunyikan keburukan dia. Itu kerja munafik. Dia menyembunyikan keburukan dia daripada pengetahuan orang ramai, supaya orang ramai ni kata dia bagus, kan? Supaya orang ramai boleh terima dia. Kemudian Imam Ibn Kathir kata orang munafik ni akhirnya mengakui hal tersebut. Dia mengakui bahawa memang dia berpura-pura je. Ini macam yang kita nak baca surah Baqarah apa semualah. Pergi orang tu kata lain, pergi orang ni kata lain, kan?
Kemudian mereka juga mengakui, sebab dia kata Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang ada dalam hati puak-puak munafik ni. Dia tahu. Oleh sebab itu, sebagai bentuk ancaman kepada mereka, Allah Ta'ala kata, padahal Allah beserta mereka ketika satu malam mereka menetapkan satu keputusan rahsia yang Allah tidak redai, dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi bila tuan-tuan dengar tafsir Ibn Kathir tu, apa dia punya keyword yang kita dapat faham kaitan dengan hadis Thauban? Keyword dia apa? Yang membatalkan semua pahala tu apa dia? Munafik. Munafik. Bila kita sebut munafik, barulah cerita Thauban tadi kena masuk kan? Kalau kita orang Islam, tak? Kalau kita orang Islam, pahala tak hilang. Pahala tak akan hilang. Tak? Tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan buat pahala. Buat dosa, buat pahala. Maka dia jadi gunung bukit lah. Dia bergantunglah. Dosa banyak mana, pahala banyak mana. Kalau kita pahala banyak, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala kita selamat. Walaupun kita ada dosa. Kan? Tapi tuan-tuan, puak munafik, hadis Thauban, kita ingat hadis Thauban tadi kan? Dengan tafsir Imam Ibn Kathir terhadap surah An-Nisa tadi, dia punya keyword dia apa? Munafik. Munafik ni, dia semayang ada pahala tak? Tak ada. Artinya jadi debu habis tu. Kan? Dia buatlah semayang banyak mana, qiyamul lail ada dengar masjid mana buat qiyamul lail, dia jadi tu imam. Dah dia baca sedap. Orang pun percaya kat dia, padahal tu bapa munafik contohnya lah. Kan? Bapa munafik. Kalau ikut logiknya, pahala banyak. Pasal apa? Sebab dia imam. Lepas tu ramai pula orang menangis dengan bacaan dia apa semua. Tapi dia bapa munafik. Kan? Lepas tu dia buat baik, duk tolong orang apa semua. Bila tolong orang tu, mock check tu dia kan, tengok berapa kosong banyak. Kosong Kalau ikut pahala banyak lah kan. Kita ada bagi RM1, RM10, pahala banyak mana sangat. Kalau ikut logik lah, maka dia tu pahala dia banyak. Pada logiknya banyak. Dengan amal ibadat dia nya, dengan sunnah yang dia buatnya. Tapi itu hanya pura-pura sahaja. Itu yang kata pahala dia tu jadi macam debu. Tak bagi manfaat sikit pun pada dia. Sebab dia buat tu hanya berpura-pura kepada manusia. Maka bila kita tengok ulasan itu, baru kita nampak yang Thauban tadi, hadis Thauban tadi, rupa-rupanya dia nak cerita orang yang buat amalan, dan amalan dia tu banyak, sepatutnya dapat pahala yang banyak, tapi sebab dia niat dia tak kena, matlamat amalan dia tu tak kena, hati dia tu kot lain, maka habis jadi sia-sia amalan dia. Itu jawapan dia. Dari segi yang kita kata naqdul matan tadi, kritik kepada matan yang ada kepada hadis Thauban. Itu satu. Baru satu. Ni dah pukul 8.40 dah. Pukul 12 Bagaimana ni tuan-tuan? Tak apa, yang kedua kita pergi sekat-sekat boleh lah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, hadis Thauban tadi, dia menjelaskan kepada kita cerita pasal munafik. Hadis Abu Hurairah cerita pasal orang Islam. Itu rupanya. Kan? Itu rupanya. Maka bila kita terima bahawa hadis Thauban, asbabul wurud dia adalah munafik, hadis Abu Hurairah, sababul wurud dia berkaitan dengan orang Islam, cerita lain. Cerita dia lain. Tak? Patutlah dia habis semua bergunung besar mana sekalipun bawa lah. Habis sia-sia pasal dia munafik. Maka kita insya-Allah tak ada munafik kot kan, dengan izin Allah Taala insya-Allah kan, kita bukan orang munafik. Maka walaupun kita ada dosa kan, tapi dengan syarat kita tidak bangga nak cerita dekat orang dosa yang kita buat. Mana-mana yang ada terbuat dosa tu, tutup-tutup, duk senyap-senyap sudah. Maka selama itulah kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada orang dalam Baitul Ilmi malam ni kita semua ni tak ada orang yang boleh declare dia maksum, tak ada. Saya pun banyak dosa, tuan-tuan pun banyak dosa. Tak payah ceritalah muka jernih macam mana pun. Kau ni Syekh ni orang baik ni, tak ada, dia tak buat dosa. Tak boleh kira. Hak muka jernih tu lah banyak kan. Pantang bini tak ada, pantang anak tak ada, tu dia kan, jadi raja kan. Tapi janganlah tuan-tuan kan. Benda hak yang tak nampak tu, biarkan dia tak nampak. Jangan kita sibuk nak cerita ke orang. Baik.
Jadi muslimin muslimat sekalian, apatah lagi, baik, poin yang kedua ni, apatah lagi kita orang Islam sentiasa minta ampun kepada Allah. Apatah lagi kita yang Islam ni, kita tidak munafik, kita ni sentiasa minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kan? Bila kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka benda yang kita duk buat selama ni mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Jadi bila kita istighfar, bila kita taubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala ampun dosa kita, jadi apa kita? Seperti bayi yang baru lahir, orang kata. Seperti kain bersih putih. Dia macam tu. Kan? Tak ada. Tengok-tengok mana ada kotor, tak ada kotor. Pasal apa? Allah Ta'ala ampun. Kan? Tak ada bekas. Tak ada bekas. Itu yang penting, tuan-tuan sekalian. Itu yang penting. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata apa? Al-kabirah, dia kata as-sadisah dia kata wal khamsuna, dia kata dosa besar, dia kata dosa besar. Ba'da 300, dia kata dosa besar ke 356. Betul. Dosa besar. Dosa besar yang ke berapa? Yang ke 356. 356. Dia kata izharu, dia kata zis salihin, dia kata dosa besar yang ke 356 ni ialah menzahirkan kesalehan. Kita tunjuk baik, tunjuk soleh di khalayak ramai, depan orang ramai. Itu dosa besar, dia kata. Tapi dia kata melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia adalah dosa kecil, dia kata. Dia adalah dosa kecil pada masa kita bersendirian. Sorry. Ibnu Majah, dia meriwayatkan dengan sanad para perawi yang siqah daripada Thauban yang kita cerita tadi, hadis yang kita cerita tadi. Jadi dosa besar yang ke-356 ialah menzahirkan kesalehan di hadapan orang ramai, tapi kita melanggar perkara yang haram walaupun dosa itu kecil pada masa kita bersendirian. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, idza khalau bimaharimillah, Nabi kata bila dia bersendirian ni, dia apa kita panggil, bila dia bersendirian ni, dia melanggar benda yang Allah Ta'ala haramkan untuk dia. Apa maksud dia, tuan-tuan sekalian? Baik, sekarang ni para ulama dia banding dua hadis tu. Dua hadis, hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah. Hadis Thauban, kalau tuan-tuan tengok, dia punya perkataan dia apa? Hadis Thauban ni, kalau tuan-tuan tengok perkataan dia, dia guna perkataan aqwam. Aqwaman, dia kata. Aqwaman, kaum. Mana orang ramai. Min ummati, daripada umatku. Mana kita ni bersendirian tapi ramai-ramai. Macam mana tu? Kita buat maksiat bersendirian tapi ramai-ramai. Bersendirian itu lagu mana ramai-ramai? Bersendirian macam mana tu ramai-ramai? Contoh gini, kita ni geng-geng masjid, kan? Geng-geng masjid. Tapi Tok Imam, pengurusi, Tok Bilal ni satu kepala semua. Satu kepala. Jenis suka berjudi. Contohnya lah, contoh. Jenis suka berjudi. Main daun teruk, main berjudi. Kan? Berapa orang? 4-5 orang. Tok Imam ada, Tok Imam nombor 2 ada. Kan? Tok Siak ada, Tok Bilal. Semua ada, 4-5 orang tu ada. Jadi depan orang ramai, ni okey, Syekh besar ni. Pengurusinya, Tok Imam apa, dengan jubah apa semua kan. Tapi belakang orang, 4-5 orang ni pergi duduk kat pejabat masjid ke, pergi di rumah Tok Imam ke, duduk buat kerja tak elok ni. Itu maksud dia, kaum kan, sekumpulan manusia, dia ramai-ramai, tapi bila dia bersendirian, dia jauh daripada orang ramai, jauh daripada masyarakat, dia buat jahat. Itu maksud dia. Kata dah faham kan? Mana kita ada geng kita ada klik kita.
Kita nak buat jahat, pergi masuk dalam hutan mana, pergi kena apa ganja ke apa kan. Sekarang ni pula apa, vape berperisa ganja contohnya dah. 4-5 orang perkena dalam pondok tu, jauh daripada orang ramai, tapi dia ada geng dia, 2-3 orang geng dia. Tu maksud dia aqwaman min ummati. Maksud dia yang tu. Bersendirian tapi kita ada geng. Mana dia dahsyat. Berbeza dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua tu hadis Abu Hurairah. Kan? Hadis Abu Hurairah tu maksud dia, hadis yang kedua tu dia kata kawan ni betul-betul bersendirian, seorang-seorang dia. Sebab tu dia kata ayya'mala rajulu, kan, satu lelaki, tak, satu orang lelaki. Beza. Jadi bila kita bersendirian buat jahat, dia ada dua keadaan yang berbeza. Kita bawa grup kita buat dosa bil jamaah, tu berat. Buat dosa dengan jemaah berat. Tapi kalau kita bersendirian, kita seorang-seorang je buat dosa, yang tu ringan. Yang tu ringan. Cara ulama' dia cuba kompromiskan hadis tu macam tu, tuan-tuan. Dia tengok bahasa tu, dia tengok istilah, perkataan yang ada pada matan, yang kita panggil naqdul matan tadi kan. Dia analyse matan tu sampai tahap tu. Apa yang membezakan antara hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah? Jadi dia orang buat hukum bahawa kalau kita bersendirian, betul-betul seorang, darjat dia lain berbanding dengan orang yang buat dosa, dia ada grup hak buat dosa ni. Tu teruk, tuan-tuan sekalian, yang tu teruk. Baik. Itu yang ketiga. Baik, kalau kita tengok kemudian ulasan daripada Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia kata apa? Dia kata khalau bimaharimillah. Dia kata bukanlah berarti sirran. Dia kata bukan maksud sirran, tapi dia kata bila ada peluang, bila ada kesempatan, mereka nak buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia kata khalau tu bukan berarti sirran, tapi dia mempunyai dengan makna bahawa dia tu dalam grup dia. Sirran ni makna dia seorang-seorang, dia bersunyi-sunyian, orang rahsia, orang yang tak tahu dia seorang. Tapi Albani kata maksud hak tadi tu sebab dia berkumpulan, itu tak dipanggil sebagai sirran. Mana dia buat benda ni dengan 4-5 orang kawan-kawan dia, maka dosa yang tu dalam hadis Thauban dia berbeza dengan dosa dalam hadis Abu Hurairah. Yang keempat, muslimin muslimat sekalian, hadis Thauban, hadis tu dia cerita pasal orang yang melakukan dosa secara melampau. Secara melampau. Apa maksud melampau? Maksud melampau ni banyak, dia kata, tapi termasuk melampau ni satu, menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, maksud melampau ni, masa dia buat dosa tu, dia tak rasa bersalah. Dia rasa bangga dengan benda yang dia buat. Ni masalah, tuan-tuan. Ini masalah. Saya pernah buat satu kes di mahkamah custom. Custom ni, kes ni kes lain sebenarnya. Jadi isteri custom ni mengadu kat saya. Dia kata suami dia custom. Jadi custom ni kerja dia rampas lah kan. Macam-macam lah rampas. Termasuknya VCD ni cerita dulu, VCD lah dulu kan. Dulu ni VCD hak tak elok ni. VCD yang tak elok ni kan. Dia kata yang dia geramnya, dia kata suami dia ni bukan tengok seorang-seorang. Yang dia geram bukan tengok seorang-seorang, tengok dengan anak dia. Yang tu yang isteri hot tu, isteri dia marah sangat tu. Dia kata kalau tengok seorang tu tak apalah, kita kata dia tengok seorang ni, ajak anak tengok sekali. Tak malu ke kita orang tua tengok dengan anak video yang tak elok ni? Dia kata gitu. Dia masukkan ni, tuan-tuan. Siapa yang buat kerja lagu tu? Sebab apa dia masuk dalam hadis Thauban? Sebab apa dia masuk dalam hadis Thauban?
Sebab rasa guilty tu tak ada. Rasa bersalah tu. Orang baik ni, bila dia buat jahat, dia malu tak? Betul tak? Tambah dengan anak pula. Anak takkan tu. Oi, malu tuan-tuan. Anak tahu ayah. Apa kan? Ayah buat kerja. Kita, kalau WhatsApp kita melawak dengan kawan-kawan pun kita tak tunjuk kat anak. Malu je. Kita nak tunjuk kan. Kita malu tuan-tuan sekalian. Itu, padahal kita bergurau dengan kawan bukan ada apa pun. Bergurau biasa. Tu pun kita jaga sikah. Kan? Kita tak mau anak kita tahu. Tu contoh tuan-tuan sekalian. Nak tunjuk bagaimana penting ni kita ni ada rasa malu. Penting kena ada rasa malu. Hadis Thauban, dia kata sebab sifat melampaui batas sehingga tidak ada rasa malu. Bila dia buat tu, dia tak ada rasa bersalah. Macam mana nak bagi contoh? Katalah tuan-tuan buat benda salah. Dia gini contoh. Menipu ni biasa je, kita cakap biasalah. Biasanya kita nak cam orang menipu macam mana? Satunya, tengok mata dia. Kan? Mata dia. Orang menipu biasa, dia tak boleh nak pandang mata kita. Dia pandang orang lain, dia sebut salah. Sebab dia menipu. Kan? Itu hukum biasalah. Secara biasanya, orang ni kalau dia menipu, kita tengok kat mata dia mula sebut salah lah. Tapi ada satu lagi jenis yang pro punya. Kan? Yang pro punya, professional. Kan? Dia menipu ni, memang menipu sungguh-sungguh, tapi dia boleh tengok kita dengan confident. Dia tengok mata, dia tengok kita pula. Kita pula sebut salah. Kan? Kita pula yang sebut salah, tuan-tuan sekalian. Yang tu. Jadi, hak betul-betul jahat lah mana? Hak pro tadi. Kan? Dia tak rasa bersalah, dia tak ada rasa kekok dah. Pasal dia pro. Dia memang jahat sungguh. Hak jenis kekok, jenis mula gagak-gagak nak jawab, nak jawab tak boleh. Hak mula mata duk pandang langit, pandang bumi apa. Hak tu hak jenis hak tak biasa menipu orang. Bila dia tak biasa menipu orang, dia serba salah. Tuan-tuan tak pernah tengok gambar tak elok tak? Kalau tuan-tuan tak pernah tengok, tuan-tuan tak pernah tengok gambar tak elok, masa kali pertama, kali kedua tengok, rasa macam mana? Rasa bersalah. Pandang kanan, pandang kiri, takut orang tahu tak? Masa kita mula-mula buat salah tu. Tapi kalau dah biasa buat salah, ada sebarang perasaan tak? Tak ada. Tak ada perasaan apa. Kita dah immune, dah get used, tak rasa apa pelik, tak ada benda. Kita dah biasa buat. Jadi dia nak cerita yang tu. Dia nak kata hadis Thauban ni, dia nak cerita orang yang buat maksiat, dia dah biasa sangat buat benda tu. Menyebabkan bila dia buat maksiat tu, dia rasa langsung tak rasa bersalah kepada Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya dia tahu Allah Ta'ala memerhatikan dan Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat. Tu beza, tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu, muslimin muslimat sekalian, sebahagian ulama kata golongan yang rasa hebat dengan maksiat yang dia buat, dia rasa hebat, dia tak rasa malu dengan Allah, dia tak rasa sebuah salah dengan Allah Ta'ala, orang ni memang gugur kebaikan dia. Sebab dia menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan, akidah dia dah bermasalah, lepas tu pula dia dengan Allah sendiri dia tak ada rasa takut. Berbeza dengan orang yang baik. Orang yang baik buat dosa juga, tapi dia serba salah. Dia katalah dia duk menipu orang ke, dia tengok benda tak elok ke apa semua, dia akan datang perasaan, sikit lagi mati masa tengah buat benda tak elok ni, lagu mana? Dia rasa serba salah. Kan? Dia rasa serba salah. Kita duduk teringat, kawan aku tu mati tengah main golf. Tengah main golf. Aku lama mati duk tengah buat benda tak elok. Takut kan? Takut. Macam saya hari itulah. Tapi saya bukan buat benda tak elok dah. jangan edit kamera video pula kan. Ni edit video ni masak teruk saya. Bukan buat tak elok apa. Masa pergi buat program di Thailand, kita buat bakti siswa. Daripada selatan Thailand sampai Chiang Rai kan, dekat Mae Sai tu. Naik atas tu pergi pondok-pondok apa semua. Satu malam apa ni kawan-kawan kata, jom kita pergi tengok tempat-tempat yang kata ada benda pelik-pelik ni kan, benda-benda orang kata apa,
Papung. Papung. Tiger show, yang kata ada tiger show apa semua ni. Nak tengok suasana, bukan nak masuk dalam, tak. Bukan masuk dalam. Nak tengok suasana tu. Kita masa tu umur, saya tak ingat umur dalam 19 matrikulasi. Umur 18 19. Jom ajak 2-3 kawan nak pergi seorang takut kan. Kok lagi apa ni driver apa tut takut driver tu pergi colek kita apa bimbang tu, ajak 2-3 kawan. Mula-mula naik tut tu rasa seronok lah kan. Nak tengok malam macam mana suasana, orang kata ada banyak benda-benda lagu tu. Tiba-tiba masuk duduk dalam tut duduk terfikir pula, lama Tuhan nak tarik nyawa berat lah. Kan? Pasal apa? Kita memanglah tak buat jahat, kan? Tak buat jahat, tapi kalau orang kata mayat seorang pelajar UIA dijumpai di apa Papung, kan? Dia jual, berat tuan-tuan. Kita tak buat apa pun. Kan? Ada lagu tu. Kita semua salah. Duk fikir gitu, fikir gini. Ada lagu tu. Kan? Kita baik, kan? Kita orang baik. Benda jahat ni kalau ada pun jarang-jarang sekali. Jadi bila kita buat benda hak tak elok ni, dia datang tau perasaan main takut, dia serba salah tu. Itu yang membezakan antara hadis Abu Hurairah dengan hadis Thauban. Itu yang beza. Hadis Thauban ni geng-geng pro lah, memang dia tak rasa bersalah pun. Dia buat tu memang kering, hati kering. Kan? Dia tak rasa bersalah dengan Allah Taala. Al-Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah taala, dia kata apa? Hadis Thauban ni yang jadi menyebabkan habis semua pahala dia pasal apa? Asy-Shinqiti kata sebab dia ada satu sifat meremehkan dosa. Tu masalah dia. Dia meremehkan dosa, dia pandang mudah dosa. Hak ni habis. Siapa yang tengok dosa tu tak ada apa, habislah dia. Tapi siapa yang tengok dosa, dia rasa takut kepada dosa yang dia buat, itu tanda dia masih beriman kepada Allah. Kita nak lagu tu. Memanglah kita tidak maksud, memang kita ada dosa, tapi yang penting kita takut dengan dosa yang kita buat. Itu yang penting, tuan-tuan sekalian. Baik. Maka orang yang buat dosa ni, tuan-tuan sekalian, dia soleh, tapi dia ada sifat bersalah tu, menyesalnya. Lepas tu buat pula kan. Tapi dia ada sifat tu. Kan? Dia rasa tak syok. Rasa tak syok itu yang bagus. Rasa tak syok itu yang bagus. Kemudian muslimat sekalian, dia kata bahawa hadis Thauban ni memang hadis yang menceritakan tentang manusia yang hati dia tu memang menentang Allah. Pasal tu dia tak rasa bersalah. Pasal tu dia tengok dosa tu sebagai benda yang kecil bagi dia. Maka, tuan-tuan sekalian, dengan sebab itu, datanglah firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, ke-9, di mana Allah Ta'ala sebut, innamastazalluhumus syaitan, dia kata bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum, hanya sahaja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan oleh sebahagian kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa yang lampau, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi maaf kepada mereka. Walaqad afallahu anhum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi maaf kepada mereka. Ayat ni cerita apa? Kita ni tuan-tuan digelincirkan oleh syaitan. Orang baik ni memang dia ada buat dosa, tapi dia digelincirkan oleh syaitan. Pasal apa? Sebab kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Tapi walaupun benda tu kesalahan kita, makasabu, kita buat benda tu, tapi kata kunci dia apa? Walaqad afallahu anhum. Allah Ta'ala maafkan dia. Allah Ta'ala maafkan kita. Lepas tu yang penting tuan-tuan sekalian, kita ada maksiat tapi Allah Ta'ala maafkan kita. Sebab kita sendiri tak seronok dengan dosa yang kita lakukan itu. Baik. Dan muslimat sekalian, orang yang buat baik ni, orang baik ni, walaupun dia buat dosa, dia kalau boleh, dia nak mati sebelum dia buat dosa. Dan kalau boleh, dia mati tidak dalam keadaan dosa yang dia buat. Itu tanda orang baik. Jadi kalau tuan-tuan, kalau saya, kalau kita semua malam ni tuan-tuan, ada satu sifat takut sangat mati dalam keadaan dosa, itu tanda kita masih lagi orang baik, insya-Allah.
masih tanda orang baik. Kalau kita takut sangat, ada 2-3 dosa yang kita biasa buat, kita hidup dah lama kan, 50 tahun, 60 tahun, kita tahu benda apa yang biasa kita buat. Kita bimbang sangat. Kalau mati masa tu, mana itu tanda kita masih lagi orang baik. Tapi kalau kita langsung, tak heran, nak mati macam mana tak peduli, tak kisah pun. Mati masa tu ke, mati di luar masa tu ke, kita tak kisah. Itu tanda-tanda awal bahawa orang tu orang jahat. Dia langsung tak kisah dia nak mati macam mana. Bahaya. Yang tu bahaya. Muslimin muslimat sekalian. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kenapa kita orang baik ni ada juga maksiat yang kita buat? Pelik juga kan? Pasal apa? Kita baik tapi ada juga maksiat yang kita buat. Sebahagian fuqaha mengatakan bahawa itu adalah balasan daripada Allah di atas dosa-dosa yang pernah kita buat, sehingga menyebabkan kita tak begitu kuat untuk menghalang diri kita daripada melakukan dosa berkenaan. Kita mungkin sebelum ni kita pernah hina mak ayah kita, tak sengaja contohnya. Kita tinggikan suara, cakap dengan mak dengan ayah, cekak pinggang ke apa ke, sampai mak ayah kecil hati. Maka sebagai balasannya, kita ni mudah untuk buat maksiat. Itu antara sebab ataupun punca kenapa kadang-kadang kita ni tak boleh halang diri kita daripada melakukan dosa, kerana kita ada buat dosa lain sebelum tu. Tapi kalau kita jaga diri kita, kita tidak, dengan ibu ayah kita jaga elok, adab kita dengan orang ramai kita jaga elok, maka dengan sendirinya kita ada protection. Kita ada protection. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, hadis ni juga kalau kita tengok dia boleh bawa pelbagai kemungkinan. Ada aku 9. Baik, sebagai penutup lah, sebab dah aku 9. Sebagai ringkasnya, kalau kita tengok, ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan yang mudah. Benda yang berlaku pada kita ni sebenarnya semua tu adalah ujian daripada Allah. Kalau kita tengok ujian ni, dia datang macam-macam. Contohnya kalau kita tengok ujian Allah Ta'ala uji orang Yahudi, kan? Allah Ta'ala uji orang Yahudi dengan ikan. Tak. Allah Ta'ala uji Yahudi dengan ikan. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim. Dia kata dan tanyakan, ni dah nak kena berhenti ya. Bismillah. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang duduk dekat dengan laut ketika mana mereka langgar undang-undang hari Sabtu tu. Kan? Mana pada waktu tu ikan ni hak duduk dekat ni pakat datang ramai-ramai lah. Ikan pakat muncul, duduk menari-menari, duduk terapung apa semua dekat permukaan air. Dan di hari-hari bukan Sabtu, Allah Ta'ala kata wa yauma la yasbituna, hari hak bukan Sabtu, Allah Ta'ala kata la ta'tihim kadzalik. Ikan tu tak datang pula. Hari Sabtu dia datang. Lalu Allah Ta'ala kata kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami mencuba menguji mereka disebabkan mereka ni fasik. Rupa-rupanya bila kita fasik, na'udzubillah, bila manusia ni jadi fasik, Allah Ta'ala datang ujian. Sebab tu ulama buat kesimpulan tadi. Kenapa kita ni masa kita bersendirian kita buat dosa? Sebab kita ada buat dosa sebelum tu. Dengan sebab dosa sebelum tu, kita ni jadi mudah nak buat dosa masa bersendirian. Jadi cara nak mengelak daripada buat dosa secara bersendirian ni, antaranya jangan nak buat dosa hak biasa. Jangan nak buat dosa biasa. Macam tadilah dalam cerita puak Yahudi ni, sebab mereka fasik, datang ujian, ikan tu duduk keluar kan. Ada lagu tu. Jadi kalau tuan-tuan nampak macam mudah aja nak buat maksiat, jaga. Kan? Jaga. Contohnya Penang ni, nak bagi contoh apa tau Penang ni. Saya kalau pergi Kuala Lumpur tu nampak macam-macam Kuala Lumpur ni. Penang ni dia kurang sikit. Penang ni bagus. Negeri orang beriman. KL ni macam-macam. Contoh kalau KL, tuan-tuan biasa KL kan. KL ni naik train kan, naik LRT. LRT tu kalau peak hours, pukul 7 kan, pukul 8 tu masa orang pergi kerja, ataupun masa balik pukul 5, pukul 6 tu kan bersesak tu kan. Yang tu jaga.
Kan lagi perempuan tu duk impit kita lah, ni impit kita. Tu orang kata rezeki depan mata tak? Siapa dapat rezeki depan mata, cerita dia hak macam ni, macam Yahudi ni juga. Ada hari Sabtu ikan pakat datang ramai-ramai. Ni bentuk ujian daripada Allah sebab mereka tu fasik. Jadi kita kena ingat, kalau kita pergi satu tempat, tiba-tiba peluang nak buat jahat tu terbuka luas. Jaga. Yang tu jaga. Sebab itu kemungkinan kita dah masuk dalam istilah fasik. Na'udzubillah. Kita kena hati-hati. Kalau nampak mudah sangat benda tu datang ke, perempuan datang kat kita, duit datang kat kita, pangkat, macam-macam benda nak buat jahat dia datang. Peluang nak rasuah tu mudah untuk kita. Yang tu jaga. Itu menunjukkan petanda yang tidak baik kepada kita. Baik. Jadi Allah Ta'ala mudahkan bagi Yahudi ini untuk mereka melakukan maksiat. Allah Ta'ala mudahkan. Itu bahaya, tuan-tuan sekalian. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala uji. Bukan saja Yahudi. Kalau Yahudi tadi sebab dia fasik. Tapi sahabat Nabi pun Allah Ta'ala uji. Sahabat Nabi ni, orang baik. Dengan kita, langit dan bumi, nak banding dengan kita tak? Kalau Yahudi, kita baik. Ni, dengan sahabat Nabi pula. Nak banding kita dengan sahabat Nabi, kita ke bawah lah. Sahabat Nabi di atas. Macam mana Allah Ta'ala uji? Surah Ma'idah ayat 94. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanalu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala menguji kamu. Ya beluwannakumullahu bisyai'im minas saidi. Uji kamu, uji sahabat-sahabat Nabi ni. Dengan apa? Dengan binatang buruan. Binatang buruan yang mudah didapati dengan tangan. Binatang buruan, nak tangkap dengan tangan pun boleh. Lepas tu dengan tombak pun boleh. Sekali lontar aja boleh kena dengan mudah. Sampai tara tu senang. Binatang buruan. Kalau istilah kita sekarang ni, kalau pergi bawa senapang masuk hutan tu, apa, rusa ke apa tak? Rusa duk muncul, duk menari depan kita. Sekali tembak mesti kena. Maksudnya lagu tu lah. Tak payah kita duk terhendak-hendak 4-5 jam tak. Tak payah. Dia datang depan mata, tembak mesti kena. Itu maksud dia. Ataupun boleh tangkap dengan tangan, senang-senang. Supaya Allah Ta'ala mengetahui orang yang takut, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita manusia ni tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa faman i'tada ba'da zalika, siapa-siapa yang melampaui batas selepas itu, falahu azabun alim. Dia dapat azab yang pedih. Muqatil bin Hayyan kata apa? Ayat ni, Muqatil kata ayat ni turun pasal sahabat nak buat umrah Hudaibiyah. Umrah Hudaibiyah. Kita umrah apa? Kita umrah Palestin. Umrah Istanbul. Umrah London. Kita lagu tu lah. Ni zaman kita lah. Ni sahabat Nabi ni umrah ni pada masa peristiwa Hudaibiyah, kan? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Apa yang berlaku? Ni semua binatang hak buruan, hak kata haram kita berburu, kan? Dah kita ihram dah. Bila ihram mana boleh kita nak ni? Tuan-tuan, bila ihram, apa ni, senang tak tuan-tuan nak pergi berburu? Mana nak berburu apa duduk dalam bas? Nak berburu apa? Kan tombak tak ada, senapang nak berburu dengan apa? Kita dalam bas tengok unta tepi apa pada pasir tu, kat highway tu, kan. Lagu tu lah serik sampai ke hotel. Kita tak terlintas pun nak berburu dah. Tapi sahabat ni dalam peristiwa umrah Hudaibiyah ni, kalau ikut riwayat daripada Muqatil, dia kata apa? Habis pakai keluar ni. Binatang hak orang kata tak biasa tengok pun ada. Dia pakai keluar habis. Dia kena ikut cerita ni. Apa dia? Dia kata zebra pun tu keluar. Macam mana zebra keluar ke mana pun kita tak tahu. Kan? Zebra pun keluar. Burung boleh tangkap dengan tangan gini je. Dia punya jinak tu. Ni hak leceh. Ni hak leceh ni, kan. Yang maknanya senang je nak tangkap, kan. Macam kita duk pergi apa? Masjidil Haram, kan burung-burung. Dia lagu tu lah nak ceritanya. Tapi kalau kita pergi dekat, kadang dia lari. Nak ceritanya, ambil dengan tangan senang je. Boleh ambil dengan tangan. Lepas tu hak lain semua pakat keluar ni. Haiwan-haiwan buruan yang kata masa biasa ni susah nak nampak.
Nyopakat keluar ramai-ramai lah. Dia macam perli pula tak? Dia main tangkap aku. Aku tahu kat ihram. Lagu tu kot lebih kurang. Tak? Baik, apa yang berlaku? Tapi Allah Ta'ala kata tak boleh. Kan? Tak boleh berburu semasa ihram. Nak cerita, tangkap dengan tangan pemudah, kalau lembing, tombak tu sekali lontar, mesti kena. Nak kata senangnya. Baik. Jadi kalau kita kata tadi cerita Yahudi, ni cerita sahabat Nabi ni pun Allah Ta'ala uji. Ni kan, macam masa saya zaman mengaji dulu, tuan-tuan sekalian, kan, apa ni, kami geng pelajar UIA ni buat 2 grup, jadi duyuf apa ni, kerajaan Saudi. 2 grup. Grup yang pertama pergi, grup yang kedua pergi. grup yang kedua ni hujung tahun. Diorang pergi hujung tahun. Yang hujung tahun tu apa ni, saya tak pergi. Kemudian bila grup yang kedua balik ke UIA, kita pun tanyalah perkembangan aktiviti macam mana, sebab jadi tetamu kerajaan Saudi, kita minta laporan lah daripada grup yang kedua. Diorang cerita apa? Hotel punya best, dia kata. Semua pakat tak turun buat ibadat. Duduk dalam bilik tu. Duduk dalam bilik. Sedap kan? Duduk dalam bilik. Apa yang best, saya kata? Dia kata buka TV satelit, semua cerita ada dalam tu. Tak ada tapis-tapis punya. Kata habis apa buat ni. Habis. Ada lagu tu, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun Allah Ta'ala uji dengan binatang buruan keluar apa semua kan. Budak-budak pelajar universiti pun dapat jadi duyuf, tiba-tiba bukan pergi buat ibadat, pergi tengok TV pula. Ni habis. Itu yang kita kata ujian daripada Allah Ta'ala. Duduk kat Malaysia, tak ada TV satelit. Masa tu, tahun 90-89, tak ada TV satelit. Pergi kat sana, jumpa TV satelit. Duduk sebelah dengan Kaabah, patut engkau turun, pergi buat tawaf banyak-banyak, buat ibadat banyak-banyak, engkau pergi duduk dalam bilik hotel, pergi tengok cerita yang teruk. Ni masalah. Itu ujian Allah Ta'ala. Jadi, maka itu contoh bagaimana setiap kaum, setiap jenis manusia itu ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian muslimin muslimat sekalian, saya minta maaf ambil masa yang lama, tapi kesimpulan dia, apa yang kita boleh pelajari ialah setiap nas agama ini dia ada sebab, dia ada konteks dia yang tersendiri, yang mana kita perlu faham dia punya senario, konteks dia, suasana dia, asbabul wurud dan sebagainya, supaya bila kita buat kesimpulan itu, kita buat kesimpulan yang tepat. Dan bila kita tengok tadi cara ulama approach perbezaan antara hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah, kita dapati mereka begitu detail dan mereka begitu berhati-hati dengan mengambil kira nas-nas yang lain termasuk daripada Al-Quran dan sebagainya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.